Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perak Sejahtera 2030 dan semestinya salam merdeka yang ke-65 tahun. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-65. Wahai Malaysiaku yang tercinta. Lintas langsung daripada studio unit Komunikasi Strategik Negeri Perak atau lebih dikenali sebagai Stratcom Perak bersama saya Amirul Wong sebagai hos anda pada malam ini. Hari ini kita dah dapat gairah kegerahan daripada Merdeka itu sendiri dan sekarang ini kita ada satu lagi kegerahannya akan melanda iaitu dengan Sukma 2022 yang akan berbaki beberapa hari saja lagi. Jadi dengan itu kita bawakan tajuk khas pada malam ini iaitu Belang Tarung 3 warna. Hari ini saya tidak bersekerangan kerana saya dengan seorang yang handsome seperti pengurus bola sepak antarabangsa iaitu tulang belakang kepada Majlis Sukan Negeri Perak, Encik Mazlan bin Muhammad. Terima kasih Encik Mazlan kerana bersama dengan kita pada slot Hello Perak ini. Terima kasih Encik Mirul. Alright, jadi kita tengok kegerahan semalam kita menyambut Merdeka dan kemarinnya kita ada juga Majlis Penyerahan Bendera di Bukit Merah. Tentunya pack schedule tu semuanya demi Perak ya, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bersembang ataupun kita akan berbual berkenaan dengan Sukma 22 dan tentunya Perak apakah hala tuju dan kita punya bawakan khas tu Belang Tarung 3 warna. Menarik sebenarnya Cik Lan. Belang Tarung 3 warna tu. Jadi saya rasa tanpa buang masa lagi kita terus masuk. Saya boleh tanya Cik Lan kita dah tahu dah berkenaan Sukma sebelum-sebelum ini dan ramai saya rasa masih bertanyakan kali ini Sukma di mana dan bilakah Sukma tu akan berlangsung, Cik Mazlan? Baik, terima kasih Cik Amirul atau lebih dikenali sebagai Wong. Terima kasih kepada Stratcom Perak yang sudi menjemput Majlis Sukan Negeri Perak untuk bersama-sama kita kongsi kita punya persiapan kontijen Sukma Negeri Perak. Kami beruntung sebab kita mempunyai pemimpin yang benar-benar memahami tentang sukan iaitu Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani Mohamad dan juga YB Exco YB Khairul Syaril yang betul-betul menghayati sukan, termasuklah kita punya Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Suhaidi. Jadi perkara ini benar-benar memberikan suntikan ataupun semangat kepada kami keseluruhan kontijen dalam mempersiapkan pasukan. Jadi Sukma akan berlangsung bermula secara rasminya 16 hingga 24 September di Kuala Lumpur dan juga di sekitarnya. Baik. Jadi kepada yang penyokong-penyokong Perak lah boleh lock juga tarikh itu untuk bukan saja bersesiar di Kuala Lumpur tapi bersama kita menyokong atlet-atlet negeri Perak ini. Jadi kita bercakap tentang Sukma pada kali ini sudah tentu banyaklah sukan yang dipertandingkan. Jadi pada kali ini berapa exact figure ke semua sukan dan berapakah kita masuk ataupun berapakah Perak masuk sertai untuk pertandingan itu? Untuk makluman semua, sukan yang dipertandingkan adalah sebanyak 31 sukan. Dan kalau ikut acaranya, sebanyak 426 acara. Perak antara satu-satunya negeri yang menyertai keseluruhan sukan. Jadi kita menyertai keseluruhan sukan sebab bermula daripada persiapan 2019. Perak menjadi tuan rumah pada tahun 2018. Kita dapat 39 peringkat emas dan kita berada di tempat yang kelima untuk keseluruhan kontijen. Kemudian berterusan pada 2019 sebab pada waktu itu Johor akan menjadi tuan rumah sebenarnya. Kemudian disebabkan perkara-perkara yang berlaku, pandemik persiapan-persiapan terjejas dan sebagainya, kali ini Sukma telah diambil alih oleh Majlis Sukan Negara itu sendiri. Sebab itu dia berlangsung di Kuala Lumpur, Bukit Jalil dan di sekitarnya pada 16 hingga 24 September. Jadi itulah 31 sukan, 426 acara dan kontijen Sukma Negeri Perak menyertai keseluruhan sukan yang dipertandingkan. Jadi kalau 426 acara ni tentunya kontijen kita lagi besar. Berapa ramai keseluruhan kita untuk kalau ikut kita? Kepada penyertaan kontijen, atlet kita keseluruhan atlet 536. Kemudian termasuk pegawai iaitu pengurus dan juga jurulatih, termasuklah pegawai-pegawai yang akan bersama-sama dalam kontijen menjadikan 700 orang. Jadi 700 yang akan bersama dalam kontijen Sukma Negeri Perak pada Sukma 2022 merangkumi keseluruhan sukan.
31 sukan, 426 acara. Jadi ada pelbagai ataupun urusan-urusannya, bukan hanya nak memastikan atlet tu punya prestasi, tapi kita tengok juga dari segi dia punya pengurusan, pentadbiran dan juga operasi keseluruhan kontijen itu. Maksudnya A to Z lah. Ya. Tak ada yang tertinggal namanya. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita tahu dah kita dah ada kontijen pun sebanyak itu. Kita akan bertandingkan dalam kesemua sukan-sukan ni. Kita nak tahu macam Cik Lang kata tadi, persiapan kita seperti mana kita tahu sebelum ni kita dilanda pandemik COVID-19. Tentunya pembangunan sukan tu sendiri terjejas. Ada juga atlet tidak dapat turun untuk latihan ataupun pertandingan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Perak memastikan atlet ni selalu siap siaga ataupun selalu orang kata bagaimanakah kemajuan mereka diukur, bagaimanakah mereka disiapkan bagi memastikan yang terbaik bagi sukma kali ini. Ini satu cabaran yang besar sebenarnya kepada keseluruhan, khususnya dalam sektor sukan lah. Bukan hanya negeri Perak, tetapi saya fikir keseluruhan negeri pun mengalami cabaran yang sama. Bukan hanya di Malaysia, tapi sebenarnya seluruh dunia. Jadi bila kata cabaran yang besar ni, sebab kita punya persiapan atlet itu 3-4 tahun dalam menuju kepada sukma yang akan berlangsung pada 16 hingga 24 September ni, bermula daripada 2019, lepas sukma yang lepas iaitu 2018. Jadi bila kata berlaku perkara itu dengan keadaan pandemik COVID-19, dengan keadaan yang tidak boleh secara bersemuka, dalam keadaan tak boleh fizikal kan, semuanya berada di rumah ataupun kediaman masing-masing pada waktu itu. PKP, fasa 1, fasa 2 dan seterusnya. Jadi Majlis Sukan Negeri Perak, kita kalau ikut kepada laporan yang kita terima, antara majlis sukan yang konsisten melaksanakan latihan, melaksanakan keseluruhan urusan ataupun peningkatan prestasi atlet itu. Jadi mereka, kita akan pastikan sewaktu pandemik itu melakukan home workout, fitness di rumah. Kemudian adalah kita punya penilaian prestasi itu berdasarkan kepada mereka punya kerja buat ataupun latihan di rumah. Jadi sebab itulah ada home workout challenge. Kita nilai dia punya prestasi, jurulatih memberi laporan. Jadi atlet yang berdisiplin ni, dia perlu buat perkara itu walaupun berada di kediaman masing-masing. Walaupun tidak berada di lapangan ataupun di gelanggang permainan ataupun sukan itu sendiri. Jadi laporan-laporan itu bila kita tengok, mengikut kepada data yang kita peroleh, ada di antara atlet, ya kita akui, ada yang prestasinya menurun, kecergasannya menurun. Tapi bagi atlet yang benar-benar melalui fasa itu dengan penuh disiplin, peningkatan prestasinya jauh lebih baik daripada berbanding sebelum pandemik. Jadi itu sebenarnya persiapan kita yang kita nak pastikan atlet ini sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Itu yang selalu kita kata mentally fit dan physically fit. Jadi itu sebenarnya mereka mempersiapkan diri, mental dan fizikal, termasuklah urusan-urusan dari segi pengurusan dan juga pentadbiran. Bila kata yang sebegitu, kerajaan negeri memang maklum tentang atlet-atlet ini juga adalah masyarakat secara keseluruhannya. Jadi mereka juga ada yang sebenarnya terganggu berkaitan dengan kebajikan, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan mereka punya, orang kata apa, kalau nak disebutkan injurednya, cederanya, kalau atlet kita boleh nampak dia punya injury sebab physically boleh nampak kan. Tetapi kalau atlet yang berada dalam masalah ini, pandemik, duduk diam, tak boleh keluar, tak boleh training, susah, mungkin keluarga yang susah dan sebagainya, emotional damage dan juga psychological injury. Yang itu sebenarnya kita nak kawal keseluruhan atlet supaya mereka sentiasa bersedia untuk menempuh sukma ataupun melalui fasa itu seterusnya kepada sukma yang 2022. Tapi tu orang kata bila physically ni kita boleh nampak, tapi secara mentally, emotionally dan juga dalaman tu sendiri susah kita nak touch. Mungkin saya rasa MSM pun pada waktu itu adapt dengan norma baru. Kita teruskan allowance, kita teruskan pengurusan kita, kita terus pastikan mereka itu dihargai, kita terus pastikan atlet-atlet ini mendapat kebajikan yang sebaiknya sebab mereka membawa imej dan juga maruah negeri Perak
Betul. untuk bertanding atas nama belang tarung 3 warna tu, atas nama demi lencana di dada iaitu bendera negeri Perak itu. Jadi nak pastikan benda itu adalah mereka ini dalam keadaan yang terbaik. Jadi saya rasa saya nak tanya sikit lah berkenaan dengan belang tarung 3 warna tu, Cik lah. Dari tadi saya sebenarnya cakap, menarik sebenarnya ni. Mana kata inspirasi ataupun idea untuk dapatkan slogan begitu? Oh, yang ini belang tarung 3 warna bagi peminat bola sepak kan. Itu memang dah menjadi satu pengetahuan umum tentang semua nama tu untuk bagi semangat kepada semua yang menyertai ataupun melalui dalam industri sukan ni, menunjukkan bahawa belang tarung 3 warna sebab kita 3 warna iaitu putih, kuning dan juga hitam. Jadi kita bertarung itu atas nama bendera negeri Perak. Kita membawa imej dan juga maruah negeri Perak untuk nak pastikan bahawa kita berjuang habis-habisan. Kita akan pastikan bahawa kita tidak putus asa dan memastikan bahawa kita buat sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemenangan dan juga kejuaraan. Jadi itu sebenarnya nak menaikkan semangat, momentum positif, tenaga positif untuk keseluruhan kontijen untuk kita berjuang bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan dan juga kejuaraan. InsyaAllah kita doakan sama. Tapi itu memang semangat bila kita dengarkan tu lain. Bila kita umumkan belang tarung 3 warna tu pun ada auranya tersendiri. Itu saya selalu tertanya bagaimanakah inspirasi untuk mengambil dari situ kita gunakan untuk kata mungkinlah untuk memberikan suntikan semangat lagi yang lebih kepada atlet, insyaAllah. Jadi kita lihat sebelum ni Cik Lain, saya juga dapat juga bersama itu di Bukit Merah untuk penyerahan bendera tu. Saya lihat juga kita ada ikon-ikon sukan seperti Syahdu FIFA, Anwar Arudin, Azlan Misrun dan sebagainya. Tentunya mereka ini sebagai ikon-ikon ni menyuntikkan semangat juga inspirasi kepada atlet-atlet yang akan bertanding dalam SUKMA 2022 ini. Jadi bagaimanakah orang kata keterlibatan mereka ni untuk bersama dengan atlet-atlet sekarang? Adakah mereka memberi motivasi saja ataupun pengalaman tu sendiri yang mereka berkongsi agar atlet ni bersiap siaga dari segi saya dah tahu nak buat begini, jadi dalam pertandingan ni saya akan buat begini-begini untuk memastikan terbaik bagi Perak. Macam mana tu, Cik? Sebenarnya apa yang Amirul ataupun rakan-rakan hadir pada majlis penyerahan bendera itu adalah acara kemuncak. Acara kemuncak kepada kontijen yang mana penyerahan bendera negeri Perak ataupun belang tarung 3 warna tu diserahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada ketua kontijen mewakili keseluruhan pengurus dan juga atlet untuk bersaing untuk bertanding di Tamasya SUKMA 2022. Itu adalah acara kemuncaknya sebelum bertolak ataupun pergi bertanding. Persiapannya yang kita buat selama hari ini 3-4 tahun sebelum sebagai contoh. Lama. Persiapan ini dari segi awalnya long list, atlet yang long list, belum short list lagi. Nak pilih yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi mereka ini sebenarnya ada yang dah berumur sehingga kepada sekarang ini, ada yang pada 23 tahun, ada yang 22, 21 dan ada juga yang bawah 20 tahun. Jadi persiapan mereka lama. Bermula daripada awal itu persiapan kita ada mengikut kepada periodisasi latihan jurulatih sebagai contoh. Kita akan masukkan dengan elemen-elemen dari segi pengurusan dan juga operasi kita. Latihan pusat, penyertaan kejohanan, penganjuran kejohanan, pembelian peralatan, attachment program dan juga elemen-elemen sains sukan. Elemen sains sukan tak nak pastikan peningkatan prestasi atlet tu daripada satu tahap kepada satu tahap yang lain supaya boleh bersaing di peringkat kebangsaan, berada dalam keadaan yang top 3 ataupun paling top. Barulah kita bersaing dalam keadaan yang baik untuk maruah negeri Perak dan juga untuk kebangsaan, untuk negara. Jadi bila kita persiapkan itu, ada beberapa elemen yang kita persiapkan untuk menilai prestasi atlet itu. Antara lain adalah beberapa komponen yang kita nilai data yang kita simpan setiap atlet itu. Sebagai contoh dari segi profil dan juga dia punya demografi. Itu standard lah. Dia punya profil lah, atlet itu sukan apa, acara apa, umurnya kan, dia punya tinggi, dia punya berat, dia punya sebagainya. Kemudian ada satu lagi komponen iaitu berkaitan dengan fitness komponen. Bila fitness komponen kita pecah kepada dua perkara, iaitu health related dan juga skill related.
Bila health related, kita akan tengok tentang atlet tu punya muscular endurance, dia punya tahap ototnya, kecergasannya dan sebagainya. Bila tengok keseluruhannya, barulah tengok muscular strength dan sebagainya, itu adalah berkaitan dia punya health related. Bila skill related yang di dalam fitness component itu juga termasuk berkaitan dengan dia punya flexibility, agility. Nak tengok tahap keupayaan atlet tu dari segi skill related. Semua tu yang masuk itu dalam sains sukan saya sebut ni kan. Kemudian seterusnya apa? Kita tengok kepada komponen-komponen yang melibatkan kepada sport spesifik itu. Nature of sport itu satu sukan dengan sukan yang lain berbeza. Jadi technical dan tacticalnya berbeza. Kan? Kalau kata macam racket sport sebagai contoh, melihat kepada dia punya forehand, backhand, nak tengok kepada overhead smash sebagai contoh. Kalau combat game, nak tengok pula kan hand gripnya, dia punya punching ke gripplingnya dan sebagainya. Kalau kepada yang skill sport mungkin berbeza. Dia punya penilaian mengukur tahap prestasi ataupun keupayaan seorang atlet tu. Termasuk komponen yang terakhir adalah berkaitan dengan intervention. Yang itu kita fokuskan ke empat-empat komponen tu dan pelbagai variabelnya untuk melihat kepada keupayaan atlet itu. Yang saya sebut last komponen tadi tu adalah termasuk berkaitan dengan psikologi, nutrition, dia punya injury status, kita punya sasaran. Jadi melibatkan keseluruhan elemen itu, barulah sebenarnya data itu termasuk dengan apa juga yang dibuat di peringkat latihan dan juga kejohanan untuk kita menilai tahap pasukan itu, sukan itu dan atlet itu untuk bersaing pada SUKMA. Jadi persiapannya banyak, panjang masanya, melibatkan pelbagai perkara, operasi, pengurusan, pentadbiran, termasuklah yang paling penting adalah prestasi. Jadi bila mempersiapkan itu dengan latihan pusat demi latihan pusat, attachment program, ada yang pergi ke luar negara, ada yang bersama dengan pasukan kebangsaan, ada yang bersama dengan jurulatih kebangsaan, ada yang dalam pelapis kebangsaan. Jadi menggabungkan keseluruhan elemen persiapan sukan itu menjadikan satu pasukan yang kuat. Jadi barulah kita dapat bersaing dalam keadaan yang sesungguhnya, mewakili ataupun demi maruah dan juga imej negeri Perak. Jadi bila dah buat semua itu persiapan, operasi dan juga pengurusan kontijen itu, sehingga kepada tahap yang kata Wong cakap tadi itu adalah majlis penyerahan bendera, itu adalah yang kemuncaknya. Persiapannya pelbagai untuk mempersiapkan. Macam saya sebut tadi, nature of sportnya berbeza, persiapannya mungkin berbeza, psikologisnya mungkin approachnya berbeza, kaedahnya berbeza. Sukan yang sebegini, breeding tekniknya mungkin berbeza. Sukan yang begini, approachnya berbeza. Jadi kepelbagaian itu sebenarnya membentuk satu kontijen negeri Perak yang terbaik. Mereka ini perlu hormat antara satu sukan dengan sukan yang lain. Bila kita hormat dan kita sokong dan juga support antara satu dengan yang lain, barulah kita ada satu kontijen yang kuat. InsyaAllah. The best of the best, insyaAllah. Kita harap doa daripada semua tentang kontijen SUKMA Negeri Perak 2022 ni dapat luar biasa untuk menjadi juara. InsyaAllah, demi belang tarung tiga warna itu sendiri. Jadi berkenaan satu lagi, saya selitkan juga Cik Mazlan, berkenaan dengan majlis itu sendiri, dan seperti mana yang Cik Mazlan sebut tadi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Cikgu Sarani dan serta YB Karul Syaril, Exco Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia juga menyokong penuh dalam perjalanan permulaannya sampai ke sekarang ni dah ke muncak dan seterusnya ke medan perang lah boleh dikatakan. Bagaimana sokongan ataupun dorongan mereka keterlibatan Yang Amat Berhormat Cikgu Sarani serta YB Karul Syaril ni dalam persiapan tu sendiri? Kalau kita lihat kepada majlis itu sendiri yang baru-baru ini, apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Exco dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ianya benar-benar memberi inspirasi kepada keseluruhan kontijen. Yang Berhormat Exco telah meletakkan sasaran. Bukan hanya meletakkan sasaran sekadar letak sasaran, tapi kita berdasarkan kepada prestasi sedia ada atlet ataupun sukan itu sendiri. 50 sasaran pingat emas yang telah diletakkan oleh
kerajaan oleh Yang Berhormat Exco dan juga kontijen Sukma Negeri Perak itu adalah berdasarkan kepada prestasi dan juga pencapaian semasa atlet. Kita ada sukan-sukan yang sebenarnya menyumbang kepada prestasi yang baik untuk kita pastikan kita mendapat pingat emas pada Sukma 2022. Sebagai contoh, saya ambil contoh olahraga, sukan menembak, angkat berat, muay thai, judo, pelayaran. Sukan-sukan ini sebenarnya yang benar-benar menyumbang kepada kutipan pingat emas. Termasuklah sukan-sukan yang lain yang saya tak sebutkan tadi. Jadi keseluruhannya berbasikal, badminton, tampin bowling dan sebagainya menjadikan 50 pingat emas adalah sasaran apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Exco. Kemudian apa? Kemudian bila kata ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar tu sendiri yang dia katakan 4D tu, tips sebagai seorang kejayaan atlet tu, yang dia kata satu dorongan, yang kedua daya usaha, yang ketiga berkaitan dengan dedikasi, yang keempat berkaitan dengan doa. Jadi 4 tips yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tu benar-benar orang kata burning desire lah, betul-betul memberi inspirasi kepada keseluruhan atlet, khususnya kontijen Sukma Negeri Perak. Contoh saya bagi, antara atlet yang betul-betul spiritnya kuat, ada atlet berbasikal seorang, ni saya bagi contoh, ada banyak lagi contoh, baru balik daripada kejohanan peringkat antarabangsa. Dah jadi juara di peringkat antarabangsa, balik pukul 1 pagi, tiba terus kepada 7 pagi berikutnya, terus ada kejohanan di peringkat kebangsaan. Basikal rosak, pinjam basikal kawan, 3 kali rantai jatuh, menang. Masih menjadi juara. Masih menang walaupun 3 kali tersungkurnya. Saya tanya dengan atlet tu, macam mana you buat lah? Balik, dah sampai tengah malam, awal pagi pukul 7, ada pertandingan berikutnya, 3 kali jatuh rantai, masih menjadi juara. Macam mana you buat? Dia kata apa? Dia kata sewaktu pertandingan itu lagi 20 kilo untuk ke garisan penamat, ada 3 atlet ataupun daripada negeri lain yang himpit dia, yang memberi satu psikologi lah. Kita Perak satu, ada 3 negeri lain yang himpitnya, dan dia kata kalau macam ni, dalam hatinya dia kata mau lawan lawan lah. Jadi bila dia kata mau lawan lah, dalam hati dia berkobar-kobar dengan penuh semangat. Kemudian bila last 2 kilometer, dia terus pastikan bahawa dia mendahului keseluruhan atlet itu dapat menjadi juara. Maknanya kekuatan dalaman. Suntikan semangat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, suntikan semangat daripada Yang Berhormat Exco, suntikan semangat daripada keseluruhan masyarakat, khususnya dalam negeri Perak ni, amat kita perlukan. Doa, dorongan, dedikasi, daya usaha telah kita buat, tawakal. Jadi suntikan semangat dan juga doa daripada keseluruhan masyarakat dalam negeri Perak, khususnya nak melihat kepada kejayaan atlet negeri Perak demi maruah dan juga imej belang tarung 3 warna bendera negeri Perak ni. Kita harap atlet-atlet ni betul-betul bersemangat bersaing dengan siapa saja, dia dapat mengatasi dia punya keseluruhan perkara-perkara yang mungkin dapat melemahkan. Sedangkan prestasi mereka berada di tahap yang terbaik, cuma kita nak pastikan tahap sewaktu bertanding itu, level of confidence dan juga level of seriousness mereka sewaktu competition itu berada di tahap yang paling terbaik. Bukan saya tengok, tapi paling terbaik, insya-Allah kita doakan. Tapi tu dengar pun kata dah balik pukul 1 pagi tu, antara atlet tu ada pertandingan lagi, rantai jatuh 3 kali. Sebab apa? Ada atlet-atlet sebenarnya bermula daripada umur yang kecil. Berapa lama mereka berlatih? Berapa lama mereka terlibat dalam sukan? Ada yang bermula daripada umur 6-7 tahun, dah berada dalam pelapis negeri Perak sebagai contoh, bermula di menengah rendah, sekarang berada dalam menengah atas sebagai contoh, sekarang dah berada dalam umur 20-an sebagai contoh. Mewakili berapa lama tempoh masa yang mereka ambil supaya mereka nak pastikan mereka berada di tahap yang paling terbaik di peringkat kebangsaan dan juga dunia sebagai contoh. Jadi pengorbanan masa, susah payah, perjalanan hidup mereka
dia mengabdikan diri dalam sukan itu, kita perlu hargainya sebaik mungkin. Saya pesan kepada kawan-kawan dan juga keseluruhan dalam kontijen, termasuk pengurus jurulatih dan juga pegawai yang membantu persiapan atlet dan juga kontijen itu, kita hargai mereka dengan menjaga mereka sesungguhnya sehingga kepada tahap yang terbaik dan juga sehingga kepada keringat yang terakhir ataupun titisan darah yang terakhir lah. Orang selalu cakap. Maknanya bahawa 10-15 tahun mereka berjuang dalam sukan, sewaktu pertandingan itu, persiapan demi persiapan, persiapan demi persiapan, latihan demi latihan, peningkatan prestasi daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Sewaktu pertandingan tu, sebagai contoh, kalau kata combat game, mungkin 3 minit satu round, rehat 3 minit satu round, rehat 3 minit satu round. Ada yang 2 minit. Ada dalam angkatannya untuk mungkin dalam 2 minit. Tak sampai 10 minit kan? Betul. Pertandingan itu berlatih berapa lama? Berapa 12 tahun? kadang-kadang. Berapa tahun? Berapa lama? Yang itu sepanjang 10 minit itulah menentukan kemenangan ataupun kelebihan di pihak negeri Perak ataupun di pihak lawan. Jadi kita jaga mereka, persiapan mereka sebelum menuju kepada pertandingan sebenar di Sukma nanti dalam kondisi yang paling terbaik. Makan, minum, pemikiran, psikologi, mental, fizikal, injury, rehab. Nak pastikan mereka dalam keadaan yang benar-benar bersedia untuk bertarung ataupun bersaing demi belang tarung 3 warna. Kata semangat itu, semangat suntikan semangat tu kita harapkan bukan sahaja terhenti di sini ataupun ni, tapi kita mahu lihat suntikan semangat itu sendiri akan kita lihatkan resultnya di podium, insya-Allah. Dengan sasarannya 50 pingat emas. Jadi kita pun sudah hampir ke penghujung rancangan Hello Perak pada hari ini. Jadi sebagai penutup lah, Cik Mazlan, kita nak dengarkan amanat lah sikit ataupun harapan daripada Cik Lan kepada atlet-atlet Perak yang akan bertarung pada Sukma 2022 ini di Kuala Lumpur. Dan satu lagi, harapan kepada semua penyokong Perak untuk bersama dengan kita memberikan semangat yang terbaik bagi kontijen kita, insya-Allah. Saya syukur, alhamdulillah. Kita usaha sesungguhnya untuk memastikan persiapan dan di akhirnya kita doa dan kita tawakal. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengizinkan Perak mendapat kejuaraan dan juga kemenangan di dalam Sukma 2022. Dengan itu, saya harap keseluruhan kawan-kawan yang berada bersama dengan kita, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan urusan supaya kita dapat mencapai sasaran seperti yang kita tetapkan. Kita mencapai objektif sasaran kita 50 pingat emas. Kita harap doa tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah dan kita sama-sama dapat memberi sokongan kepada kontijen Sukma Negeri Perak. Sokongan bukan hanya sokongan boleh datang ke Kuala Lumpur, boleh datang ke venue-venue Sukma mengikut jadual-jadual pertandingan yang telah ditetapkan. InsyaAllah dengan sokongan doa tuan-tuan, diizinkan Allah, insyaAllah kita akan berjaya dengan cemerlang mendapat kejuaraan pada Sukma 2022. Amin, insya-Allah. Kita doakan bersama-sama terutamanya kepada seluruh rakyat negeri Perak, tidak berada di mana pun, yang mana dekat luar pun, kita masih dengan semangat belang tarung 3 warna itu sendiri. Jadi kita sudah ke penghujung rancangan Hello Perak yang dibawakan khas oleh Stratcom pada malam ini. Kita doakan yang terbaik kepada semua atlet negeri Perak yang akan bertanding di Sukma 2022 ini di Kuala Lumpur. Jadi dengan itu, saya mengakhiri slot Hello Perak pada hari ini dengan Cik Mazlan dengan satu ucapan ataupun satu slogan, demi belang tarung 3 warna, segalanya demi Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.